Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung lagi muzakarah kitab Matan Safinatul Najah. Dan telah kita sampai pada perbahasan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Bila kita buat salah satu daripada perkara-perkara yang nak disebut ni, batallah puasa kita. Faslun yabtulus saumu, fasal yang baru. Batal puasa biriddatin, ai bisababi riddatin, dengan sebab riddah. Ba tu ba as-sababiyah. Riddah batal puasa. Riddah ni kita putuskan Islam kita dengan cara niat. Niat nak jadi kafir. Niatnya nak jadi kafir minggu depan. Lepas habis KPP. PKP. 28 bulan, 29 tu jadi kafir. Tak. Bila dia niat nak jadi kafir, ketika niat tu terus jadi kafir. Sebab dia ada syak kepada agama ni, betul ke tak? Bila syak pada agama, walaupun sesaat tu jadi kufur. Sebab tu kena mengaji biar yakin betul, jazam. Okey. Ataupun jadi kafir dengan cara apa? Dengan cara perbuatan, sembah berhala, sembah kubur. Tak. Habaib lah sembah kubur. Tak, habaib bukan sembah kubur. Kita orang bodoh tak faham. Kita pergi kubur tu, kita berdoa depan kubur tu, bukan kita minta ke ahli kubur. Kita ahli sunnah wal jamaah faham sangat benda tu. Ahli kubur tak boleh memberi manfaat, sama ada orang tu sedang hidup atau mati. Nabi sendiri tak boleh bagi manfaat. Siapa i'tiqad Nabi boleh memberi manfaat, Nabi boleh beri mudarat, sama ada Nabi hidup ataupun Nabi sedang mati, maka dia kafir. Dia kafir. Ahli sunnah ke tak ahli sunnah ke, wahabi ke tak wahabi ke, kafir. Mudah bahasa. Boleh. Lepas tu orang berdoa depan kubur tu, orang panggil tawassul. Tawassul tu kita guna orang tengah lah. Kita guna apa? Kabel. Nak minta kerja dengan bos. Tak. Kita duduk cetong. Kita guna orang tengah, kabel. Tolong ajar sikit bos tu. Mana tahu kita boleh dapat kerja. Sebab apa? Kita dengan bos tak kenal. Tapi orang tengah ni rapat dengan bos. Dan kita layak lah. Kita layak. Tapi ramai lagi orang yang layak. Selain kita, mana markah semua 100%. Beza kita ada kabel sikit. Tak. Jadi bos tu mudah lah nak apa? Nak terima je. Dia ceritakan pula kita ni ngaji Matan Safinah. Kita ni jenis baik, jenis buat kerja bersungguh dan sebagainya, mudah. Begitu dengan kita orang Ta'ala ni. Nak berdoa terus kepada orang Ta'ala. Berdoa lah. Tak ada orang larang pun. Tak ada orang kata bid'ah. Tak ada orang kata finnar pun kalau berdoa terus. Cuma jangan marah bila orang berdoa dengan perantaraan. Perantaraan tu maksud kita doa, ya Allah, dengan berkat si fulan, wali kamu ni ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad. Kamu wahai Allah, tolong perkenankan. Allah Ta'ala pun dengar doa kawan ni sebut orang aku sayang ni. Bagilah kali ni ke dia. Dia minta tu. Lepas tu wajib Tuhan bagi tak? Tak wajib bagi. Kita sebut nama Nabi ke nama siapa, orang tak nak bagi. Tak nak bagi sebab dia Tuhan, bukan Nabi yang Tuhan. Tapi kita orang panggil apa? Husnul muamalah dengan Allah Ta'ala. Guna orang Allah Ta'ala sayang, moga-moga orang Ta'ala pandang, orang Ta'ala bagi. Kalau dia tak nak bagi, atas dia lah. Bukan kita sebut. Kalau sebut nama Nabi, berdoa wajib bagi. Tak ada orang faham lagu tu. Wahabi ni bahaya. Wahabi Salafi tu Wahabi lah. Jauhilah. Saya dulu pergi Mesir, sama mula-mula pergi Mesir, semangat baca kitab Wahabi ni. Bukan baca kitab Wahabi, kitab Wahabi. Masalah talqin, masalah baca kuat, Bismillahirrahmanirrahim, baca zikir kuat, baca zikir berkumpulan. Apa lagi? Allah, zikir dengan kalimah al-mufrad, Allah. Banyak. Akhir-akhir ni bosan. Isu yang sama, kita jawab ke, kita tak jawab, puak tu sama je. Dia ingat dia seorang betul, orang yang salah belaka. Itulah puak Wahabi. Hati-hatilah. Boleh? Hilang dah. Kata dah. Membebel sekali hilang selalu. Tadi. Kita murtad dengan cara perbuatan. Sembah kubur. Memang kubur tu aku sembah kubur. Kafir lah. Benda susah sangat.
Ataupun tak bolehlah kita hukum kafir dia tu kafir. Zaid sembah kubur. Kita kata Zaid kafir belum. Boleh jadi Zaid sembuh tu ataupun dia tunduk kat kubur tu, nampak dia sujud kat kubur tu sebab dia jahil hukum. Ataupun dia dipaksa, kita tak tahu. Kita boleh sebut begini. Siapa-siapa yang sujud depan kubur, depan bahala, kafir. Adakah orang tu kafir? Nanti dulu ambil dulu orang tu pergi jumpa qadi, bincang dulu, qadi tanya kamu tak ditunduk sebab apa? Orang tu kata aku bukan tunduk, aku nak ambil barang jatuh. Tak apalah, tak kafir. Kena paksa, tak kafir. Aku jahil tak tahu hukum, tak kafir. Boleh? Tu. Wahabi. Pening. Baca. Yang begitu juga redah boleh berlaku dengan cara apa dia? Percakapan. Kita hina Allah Ta'ala, hina Nabi. Ni ramailah buat hari ni. Alhamdulillah lah. Umat Islam. Sebab jahil. Menganggap mengaji fardu ain ialah leceh. Buang masa. Dia nak ngaji benda-benda besar. Benda-benda pelik nak mengaji. Hari sekali bodoh babat lagu ni. Tak. Jadi murtad. Alhamdulillah. Allah juga lah. Sebahagiannya. Bila fardu ain di masjid, bak solat lagi. Bak sifat 20 lagi. Dah kamu tu kemah sangat lah ke ilmu sifat 20 ke fardu ain ni? Kemah mari mengajar pula duduk atas mimbar ni, duduk atas kursi ni. Kalau tak kerti mari belajar. Mari belajar. Ni tidak mulut duk popek. Dia duduk tak. Bising je kerja marah ni. Baca. Tak apa marah tak ada orang duduk depan. Kita marah dekat benda tak tahu ni. Kat dinding ke apa. Okey baca. Selesai. Jadi kalau ridah walaupun sesaat, kafir. Allah SWT. Ridah walaupun sesaat, batal puasa. Dia ridah sekejap, lepas tu masuk Islam balik. Batal puasa dia. Sebab ridah ni bertentangan dengan ibadah. Ibadah ni kita sembah Tuhan mesti Islam. Nah. Jadi bila kafir itu tidak Islam, maka bertentangan dengan ibadah. Yang kedua, yang ketiga, fahaidin wa nifasin. Haid dan nifas juga membatalkan puasa. Contoh isteri kita, kakak kita, puasa dia daripada pagi. Tak. Sampai dekat-dekat maghrib tu 5 minit sebelum berbuka datang darah haid. Ataupun beranak keluar darah nifas. Sikit je nak buka, batal puasanya. Okey. Kemudian Al-Imam, iaitu Imam Majwaini dalam syarah ni disebut tidak sah orang yang haid ataupun orang nifas tu puasa. Sebab apa? Sebabnya tidak diketahui, tidak boleh dikenal pasti oleh akal. Sebab taharah ni, bersuci ni bukan syarat untuk sah puasa. Kita bincang sebelum ni. Syarat sah puasa ada tak? Mesti suci daripada haid dan nifas. Ana taharah laisa syaratan. At-taharah tu bukan syarat untuk sah puasa. Syarat sah puasa. Dalam syarat sah puasa disebut apa? Nombor 3 mesti suci daripada haid dan nifas. Disebut oleh Imam Juwaini, wa adamu sihhati ma'ahuma amrun la yudraku ma'nah. Tidak sah puasa sebabkan haid sebab nifas, satu perkara yang tak dikenal pasti oleh akal lah. Apa hikmahnya, apa sebabnya tak boleh tahu. Kalau sebut lagu tu kita banggu. Kena terima sami'na wa ata'na. Lianna at-taharah laysat syaratan fi shalah. Sebab bersuci itu bukan syarat dalam puasa. Dia nak beritahu, contohlah kita ni ada hadas besar, kita tak berwuduk, jadi kita tak bersuci. Tapi kita tak kalau kita ada hadas besar, maknanya kita tak bersuci. Ada najis kat badan, kita tak suci, tapi sah puasa kita. Jadi
at-taharah itu, bersuci itu bukan syarat sah puasa. Tapi kenapa tidak sah kalau orang haid dan juga nifas? Sedangkan taharah bukan syarat sah puasa. Kita sebut ta'abudi. Ta'abudi ni orang tak nak sebut lagu tu, maka kita kena ikut. Macam rakaat ni lah. Rakaat semayang. Subuh 2, asar 4, zuhur 4 tu ta'abudi. Orang tak nak sebut lagu tu, maka kita pun patuh. Yang keempat, perkara yang membatalkan puasa ialah wiladah. Wiladah ni beranak. Sekalipun tak tengok darah. Jarang berlaku. Tapi kalau berlaku beranak, tapi tak ada darah, setitik pun tak ada, batal puasa. Itu pendapat muktamad dalam kitab Tahqiq Imam Nawawi. Berbeza dengan pendapat Imam Nawawi dalam kitab beliau yang lain dalam Al-Majmu'. Mengatakan tidak batal kalau beranak. Sebab apa? Sebab dikiaskan dengan al-ihtilam, mimpi. Mimpi keluar air mani. Beranak tu keluar air mani. Itu anak tu daripada air mani. Tak. Maka kalau mimpi keluar air mani, tak batal puasa. Jadi kat sini keluar air mani yang kena beranak tak batal juga puasa. Tapi yang muktamad batal. Yang kelima, gila. Gila walaupun sekejap batal puasa. Saya suntuk, okey. Dekat-dekat maghrib gila sekejap, lepas tu okey balik, batal puasa. Yang keenam, yang ketujuh, batal puasa kalau gila dan pengsan. Gila ataupun pengsan. Allahumma salli ala Muhammad. 6 dan 7 batal puasa dengan ighma'. Ighma' ni apa? Ighma' ini ialah pengsan. Sukrin, mabuk. Pengsan dengan mabuk batal puasa. Tapi dengan syarat in amma ta'adda bihima in amma jami'an nahar. Dengan 2 syarat. Kalau sengaja dan juga mabuk ataupun pengsan itu seluruh waktu siang. 2 syarat ni difahami daripada Syarah Irsyad karangan Imam Ibnu Hajar, dan diberi isyarat juga oleh Imam Ibnu Hajar dalam Tuhfah. Kita buat kesimpulan lah. Bagi batal puasa dengan cara pengsan ataupun mabuk, ada khilaf. Imam Ibnu Hajar sendiri berbeza pendapat dia dalam sebahagian kitab dan sebahagian kitab yang lain. Dan juga Imam Ramli ada pendapat tersendiri. Imam Ibnu Hajar dalam Syarah Irsyad, beliau mengatakan nak batal puasa kalau mabuk dan juga pengsan, mesti sengaja pengsan, sengaja mabuk. Syarat pertama. Yang kedua, mesti mabuk dan pengsan itu sepanjang hari. Maknanya dia niat pada waktu malam, lepas tu dia minum arak. Dia niat untuk puasa esok hari, lepas tu dia minum arak, sahur dengan arak contohnya. Kemudian azan subuh. Daripada subuh sampai ke maghrib dia mabuk, batal puasa. Dengan makna kalau dia mabuk sampai pukul 9 je, lepas tu dia sihat balik dah. Ataupun dia mabuk sampai dekat maghrib. Sebelum maghrib, dalam 5 minit sebelum buka dia elok balik, hilang mabuk. Waktu tu tak batal juga, sebab tak cukup 2 syarat. Ataupun dia mabuk sepanjang hari daripada subuh sampai ke maghrib. Pengsan sepanjang hari daripada subuh sampai ke maghrib. Tak. Dengan syarat niat malam lah, untuk kita katakan sah. Tapi dia mabuk itu tidak sengaja, pengsan itu tidak sengaja, juga tidak batal. Jadi pendapat pertama Imam Ibnu Hajar, nak batal puasa dengan mabuk dan juga pengsan mesti 2 syarat. Pertama, sengaja mabuk. Yang kedua, sengaja mabuk mana makan ubat mabuk, sengaja makan ubat pengsan. Sengaja mabuk, sengaja pengsan. Yang kedua, mesti sepanjang hari dia mabuk, sepanjang hari dia pengsan. Sepanjang hari ni maksud dia daripada subuh sampai ke maghrib. Okey. Dalam kitab yang lain, dalam kitab Tuhfah juga, dalam tempat yang lain, sebab dalam Tuhfah tu ada juga memberi isyarat kepada pendapat pertama Imam Ibnu Hajar ni. Tapi dalam tempat yang lain, dalam Tuhfah juga, Imam Ibnu Hajar memberitahu kalau mabuk dan pengsan nak batal, tak dengan satu
nak batal dengan cara buat al-iftar bima ta'anda bihi minhuma walau lahzah. Kalau sengaja maka batal. Walaupun mabuk tu sesaat. Gila pengsan tu sesaat. Jadi dia niat puasa Ramadan. Lepas tu dia minum arak. Dah. Lepas minum arak tu mabuk. Dah mabuk 5 minit dalam waktu subuh. Lepas 5 minit tu segar sampai ke maghrib. Batal. Sebab sengaja mabuk. Jadi sengaja mabuk walaupun sesaat mabuk, batal. Okey. Kalau tidak sengaja. Maknanya terminum air arak. Ingatkan air kok. Ingatkan air Pepsi. Minum arak. Tak. Nak batal, mesti daripada subuh sampai ke maghrib. Kalau tidak sengaja minum dan mabuk, nak batal mesti daripada subuh sampai ke maghrib dan mabuk. Dengan mana kalau dia sedar, walaupun sekejap dia sedar, maka tak batal. Itu di sisi Imam Ibn Hajar. Beliau sendiri dalam kitab ni sebut sekian, dalam kitab ni sebut sekian. Imam Ramli mengatakan washtarata ar-Ramli fil iftari ta'mima jami'in nahar fil muta'addi bihi wa ghairihi. Imam Ramli dia atas satu sebabnya. Mesti mabuk sepanjang hari. Kamu sengaja mabuk ke, kamu tak sengaja mabuk ke, kalau mabuk sepanjang hari, tak, maka batal. Tu. Jadi di sisi Imam Ramli, mesti daripada subuh sampai ke maghrib, dia mabuk. Batal. Dia pengsan, batal. Sengaja mabuk, batal. Tak sengaja mabuk, batal. Sengaja pengsan, batal. Tak sengaja pengsan pun batal. Selesai. Lepas tu disebut sikit dalam syarah Nailur Rajak. Kalau tidur sepanjang hari, tak batal. Walaupun berdosa lah sebab tak solat tu. Tapi tak batal puasanya. Okey, dalam kitab kita ni disebut dalam 7 perkara yang membatalkan puasa. Dalam Nailur Rajak ditambah sikit. Ditambah lagi 4. 4 perkara ni nak batal dengan syarat. Apa syaratnya? Sengaja buat. Lepas tu bukan dipaksa. Lepas tu tahu hukum haram. 4 perkara yang saya nak sebut ni akan batal puasa kalau dia buat secara sengaja, secara pilihan sendiri. Lepas tu secara kemudian dia tahu hukumnya haram, tapi pisah buat juga. Itu akan batalkan puasa. Kalau tak cukup salah satu syaratnya, contoh dipaksa, ataupun tak sedar hari tu hari puasa, ataupun tak tahu hukum, dan dia tu jahil jadi ma'am, sama ada peluk Islam ataupun jauh daripada ulama, ataupun masalah-masalah yang khafiyah, maka tak batal. Apa 4 perkara tu? Usulu ainin min manfadhil maftuh ila al-jawf. Masuknya ain. Ain ni zat. Maksudnya zat daripada rongga yang terbuka ke dalam jawf. Ke dalam rongga jugalah. Rongga ruang yang kosong maksudnya. Jadi termasuk ain. Contohnya air. Itu ain lah. Masuk ikut rongga mulut. Ke dalam jawf. Dalam perut. Batal. Perut ataupun masuk ke otak. Batal. Okey. Kita apa tu? Pakai apa tu? Ketempat tu. Korek telinga sampai ke dalam, ke batin tu. Sampai kalau guna jari tak batal. Kalau guna jari korek hidung tak batal. Sebab dia tak sampai ke dalam batin. Tapi kalau ketempat tu batal sampai ke dalam batin sungguh. Batal. Sebab masuknya ain melalui rongga terbuka iaitu telinga ke dalam jawf. Ke dalam jawf. Ke dalam tempat yang tidak ada sesuatu. Tempat kosong lah. Boleh Okey, jadi disebut masuknya ain. Bila masuk selain daripada ain, contohnya masuk apa? Rasa sahaja. Kita gosok gigi, lepas gosok gigi tu kita buanglah buih-buih apa semua tu. Tapi kita akan ada rasa perisa-perisa tu. Dah, Colgate lah dengan macam-macam jenama. Kita rasa sikit perisa-perisa tu, rasa macam segar sikit, rasa macam manis-manis sikit. Tapi zat dia dah hilang dah. Waktu tu tak batal. Tapi jangan salah faham, kalau kita gula kita letak kat lidah, tak, kita biar lama dia cair, kita telan, batal puasa kan. Yang ni hanya asar, kesan daripada ubat gigi tu yang menyebabkan kita rasa manis tu. Ubat gigi dah tak ada dah, tak batal kan. Begitu juga
kita sebut mesti masuk daripada rongga yang terbuka secara jelas. Berbeza kalau masuk ikut liang roma ni. Liang roma ni terbuka juga, cuma tidak jelas. Maka kalau kita letak minyak apa semua masuk ke dalam, dalam urat-urat kita, dalam otot-otot kita, tak, kata gitu tak batal puasa. Okey, mata ini ada perbahasan panjang sebenarnya. Masalah-masalah mu'asarah. Boleh baca kita yang terkini lah. Yang seterusnya, yang kedua, al-istiqa'ah. Sengaja buat muntah. Pisah sengaja muntah. Lepas tu muntah sungguh, batal puasa. Tapi kalau dia buat muntah tapi tak muntah, tak batal. Ini buat muntah sengaja, pisah keluar muntah sungguh, batal. Walaupun tak masuk balik apa yang dia keluarkan itu ke dalam perut. Walaupun begitu, tetap batal. Wa inzalul mani bi mubasyarah bi syahwah. Keluar air mani dengan mubasyarah. Dia duduk pegang bini dia tanpa berlapik. Pegang dengan syahwat. Tak. Keluar air mani, batal puasa. Wal wat'u fil farji. Watak dalam watak di farash. Dalam setubuh lah. Maka batal puasa. Wa sallallahu ala sayyidi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah.